Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi Datuk dan juga lain-lain peserta kita pada dialog negara pada petang ini. Ya. Dan petang ini kita masuk kepada tajuk bincangkan tentang industri halal Malaysia ini. Ya. Ya. Kita akan melihat beberapa perkara yang menjadi hambatan, peluang dan sebagainya. Jadi dalam Cik Arun, ya. Kalau boleh bagi ulasan dulu, bagaimana isu ni boleh timbul dalam negara kita sekarang? Okey, Ya. kita melihat isu ini dalam pelbagai perspektif. Kalau dikatakan tumpuan kepada dalam bentuk bagaimana sumbangan industri halal ini kepada ekonomi, ia memberi impak yang besar kepada negara. Ya, kalau kita katakan dalam tempoh masa kini mungkin 30 bilion dan sebagainya yang menyumbang kepada 7 berapa persen kepada KDNK. Ya, jadi kita melihat dari pelbagai sudut dari segi kepentingan ekonomi ya, industri halal ini. Yang keduanya kemungkinan dari segi sudut tempatan dan juga global. Ya, peranan Malaysia sebagai hub halal. Ya, supaya suatu hari nanti Malaysia ini akan menjadi suatu hub halal global. Ya, yang akan membawa satu impak yang besar. Jadi kalau persoalan industri halal ini, saya tak pasti apakah fokus dalam pemikiran Datuk sama ada fokus kepada industri halal ini merujukkan kepada rangkaian makanan ataupun penggunaan, tetapi ada lagi ya, di samping perkhidmatan perbankan Islam yang halal. Ya, jadi ataupun kita masuk kepada sektor-sektor yang lain yang kita lihat bagaimana produk-produk halal ini dia syariah compliant. Jadi kalau kita hanya merujuk kepada kepenggunaan barangan perkhidmatan dan penggunaan ya, misalnya barang-barangan halal ya, daging, susu, barang-barangan maksudnya makanan ya. Jadi dia ada suatu aspek yang lain ya, dari segi permasalahan dia ya. Jadi kemungkinan dari segi kuasa pasaran ya, siapa yang sebenarnya menguasai pasaran pengeluaran produk halal ini kan dibandingkan begini Cik Arun, kita bagi jalan kepada tajuk ini pada hari ini kerana dalam masa akhir-akhir ini sampai pagi ini pun ada lagi ulasan daripada Sok Khobar dan sebelum ini pun kenyataan terutama sekali daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia, malah JAKIM juga membuat kenyataan. Jadi bagi saya satu masalah telah timbul yang mengguncangkan kedudukan industri halal dalam masyarakat dan negara kita, terutama sekali di kalangan para pelayar media sosial lah. Jadi sepatutnya kita mendengar keterangan yang jelas sama ada daripada orang akhbar ataupun daripada JAKIM sendiri ataupun daripada pihak-pihak swasta misalnya PPIM dan sebagainya, supaya masyarakat kita dapat faham secara objektif. Begitu yang kita nak mula ke Cik Arun. Okey, silakan Cik Arun. Okey, kalau kita fokuskan kepada industri halal ini dalam konteks untuk nak memastikan bahawa wujudnya rangkaian-rangkaian halal ya, dalam bentuk import barangan ya, daripada luar, seperti mana dalam tahun sudah pun kita heboh dengan percampuran di antara daging yang halal dengan tidak halal ya, yang telah sekian lama dikuasai oleh kartel yang tertentu
dan telah menjadi isu perundangan sebenarnya. Ya, jadi itu telah bermula. Bagaimana pembongkaran kartel ya dalam usaha untuk mengaut keuntungan ya tanpa melihat aspek-aspek yang sebenarnya menepati konsep halal yang diinginkan oleh umat Islam ini. Jadi bermula pada tahun yang lepas ini. Jadi dalam sehari dua ini pun ada juga ya tentang laporan-laporan akhbar. Jadi ini kita akan melihat apakah isu ya yang mana Datuk katakan tadi itu mungkin PPIM, JAKIM dan sebagainya mempunyai maklumat ya terhadap isu-isu yang berkaitan dengan seperti mana yang dijelaskan dalam media beberapa hari yang lalu. Okey Cik Arul macam ni kan? Ya. Saya rasa persoalan yang paling awal, paling pertama sekali yang perlu kita jelaskan. Apakah isu ini suatu isu yang sebenar atau suatu isu yang diisukan? Suatu isu yang dijadikan isu sama ada dengan tujuan untuk lebih memurnikan lagi perkembangan industri halal kita ataupun tujuannya untuk mempersoalkan sesiapa yang terlibat dalam industri itu ataupun apa-apa lagi yang boleh kita cuba fahamkan. Kerana masyarakat kalau dibiarkan begitu tidak ada satu perbincangan yang agak eksklusif, maka mungkin masyarakat tidak akan mendapat jawapan yang tuntas dalam masalah ini. Jadi terutama sekali dalam isu ini ada satu figura yang iaitu imam masjid itu, apakah ia merupakan seorang pemberita yang kita boleh berpegang, yang melahirkan berita kita boleh berpegang dengan kenyataan beliau, ataupun apakah kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh JAKIM itu sebagai kenyataan-kenyataan yang tidak mempunyai suatu asas kesungguhan yang betul untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Sebab kita bila kita kata sebahagian daripada daging halal malah nisbahnya tinggi, sebahagian daripada daging halal yang datang ke kita ini daripada Australia itu sebenarnya tidak halal. Ya, pagi ini pun sahabat menyebut kepada kita sekian peratus, lembu sekian peratus, kambing sekian peratus. Hampir keseluruhannya datang daripada Australia. Okey, nanti Cik Arul. Nanti kita bagi siapa dia yang cuba nak bagi pandangan dulu. Itu tadi Cik Arul sudah memulakan. Ada siapa dia nak sambung perbincangan ini? Datuk, boleh saya bicara sebentar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk Naim. Ya, silakan. Okey. Saya Datuk Dr. Mahmud Yudi dan juga rakan-rakan sekalian, selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf kita bersama. Ya. Tajuk hari ini, Prof, kalau tak silap saya, ialah apa dah jadi kepada industri halal hari ini. Jadi saya berpendapat masalah yang besar ialah dia tak jadi apa-apa. Jadi kita kena berusaha, kita kena mengatur balik, kena menguruskannya. Sebelum itu Datuk, apakah isu tu betul-betul ada ataupun sekadar satu isu yang timbul begitu saja ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu atau sebagainya? Dia ni kalau bersabit dengan masalah yang berlaku di Australia ni, di pembatalan lesen halal, abattoir ataupun cara penyembelihan yang tidak mengikut peraturan kita yang JAKIM telah mengambil tindakan. Sudah tentu JAKIM di Malaysia
Tetapi di negara-negara luar, di mana kita punya certifying bodies, kita ada banyak CBs di seluruh dunia ini, tertakluk juga kepada pelantikan kita kepada badan-badan yang tertentu. Dan dalam perkara ini, selain daripada kita rujuk kepada CB yang berada di Australia itu, mungkin Hakim ada hantar pegawai-pegawai mereka untuk menyiasat dan melihat sendiri. Ya. Ini saya tidak berapa pasti sama ada ini telah dilakukan tidak. Tetapi kalau untuk mengambil satu tindakan yang drastik, sudah tentu bukti dan juga mesti ada bukti yang kukuh lah, yang mengatakan bahawa amalan itu tidak halal. Dan kalau itu benar misalnya, maknanya tanggungan jawab kita besar. Maknanya siapa nak tanggung dosa itu? Maknanya kalau semua daging itu telah diimport, telah dimakan oleh muslimin, muslimat dan sebagainya, jadi itu merupakan satu masalah yang besar lah. Ya. Tetapi dalam konteks ini, saya ingat profesor kita, doktor kita yang sebenarnya nak membincangkan hala tuju ke depan kita. Yang masalah yang berlaku sekarang ni ad hoc. Ada kalanya memang berlaku kalau pemantauan kita, penguatkuasaan kita, kalau ada kelemahan dan juga kecuaian, perkara-perkara ini akan orang ambil kesempatan dan dia akan berlaku. Tetapi yang pentingnya ialah dasar kita itu sendiri. Sebab kita sekarang ni jangan nak jadi polis lah. Kita tak buat apa-apa, tapi kalau orang buat salah kita nak tangkap dia. Jadi kita kena ubah mentaliti kita kena ubah sikap kita bahawa negara, iaitu kerajaan, swasta dan juga badan bukan kerajaan dan juga rakyat Malaysia, kena mengambil tindakan untuk benar-benar menjayakan Malaysia untuk menjadi hub halal dunia. Jadi itu patut menjadi keutamaan kita, dan kita kena menggembeling semua tenaga di peringkat semua, sama ada kebangsaan ataupun negeri. Maknanya kita kena sepakat bahawa industri halal ini merupakan the future trend. Ini akan menjadi satu mega trend di masa akan datang dengan adanya pentambahan penduduk dunia yang menganut agama Islam, sama ada di Rusia sendiri ataupun di Eropah dan juga di Amerika Utara ataupun Selatan ataupun di benua Afrika. Peningkatan mereka yang menganut agama Islam sekarang telah bertambah dari masa ke semasa, dan fenomenon untuk mereka mendapatkan produk-produk, barang-barang pengguna halal, pakaian halal, bukan saja makanan dan minuman, tetapi pakaian, dari segi pengurusan kewangan. Tak kira lah kita tengok daripada aerospace industry sehingga kita goreng pisang pun, benda tu boleh halal. Maknanya dia tidak terbatas, dia adalah daripada rahim hingga ke liang lahat. Jadi segala benda yang kita tengok daripada rahim tu hingga ke liang lahat itu perlu ada halalnya. Dan kita juga belum analisa dan kita tak kaji bahan-bahan yang menggunakan khinzir. Beribu produk yang ada di dunia ini yang menggunakan khinzir yang kita boleh substitutkan supaya dia menjadi halal. Jadi potensinya itu begitu luas sekali dan besar. Dan kalau kita tak ada konsentrasi, kalau kita ambil sampai level, kita tak ada satu struktur yang kukuh untuk menengokkan pembangunan dan kemajuan industri halal ini bukan sahaja di
Malaysia tetapi di seluruh dunia, maka saya percayalah kalau kita boleh buat ni banyak pahalanya, Prof. Kita sebab kita tahu bahawa potensinya ada, tetapi macam kita we don't get our act together, we don't get organized. Maknanya macam tak ada semangat untuk memperjuangkan halal ini. Kerana halal ini adalah sepatutnya menjadi salah satu tanggungjawab kita. Yeah. Dan bukan sahaja untuk 2 bilion umat Islam yang ada di dunia ini, tetapi bila benda tu halal, 7 bilion rakyat ataupun penghuni dunia ni boleh gunakan. Jadi saya nak ini tekankan ni, kita kena mulalah, kita kena atur balik. Dulu kita ada kita ni pasang surut bila ada pimpinan yang agak nak menengok tentang halal ni. Masa zaman Pak La dulu hebat sikit, banyaklah aktiviti, banyaklah usaha-usaha yang telah dilaksanakan. Lepas tu dia malap sekejap. Jadi apabila Datuk Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri, wujudkan majlis halal, wujudkan the halal professional body dan sebagainya, berkembang sedikit semangat nak memajukan industri halal ini. Lepas tu malap balik. Dia nak katakan hidup segan mati tak mahu, tak tahulah, tetapi dia tak boleh begitu. Dia maknanya kena ada concerted effort. Maknanya kena ada fokus. Dan kalau kita nak hadapkan kepada JAKIM saja, JAKIM kurang tenaga. Dia human resource, dia dari segi kelengkapannya pun tidak mencukupi, dari segi pembiayaannya tidak mencukupi. Macam mana dia nak maju, nak membangunkan? Walaupun Halal Development Corporation ada, tetapi kemampuan mereka terhad. Jadi dalam aspek ini, kita perlukan satu gagasan yang lebih besar. Dulu telah dikumpulkan 10-15 kementerian untuk duduk di dalam Majlis Halal Malaysia itu untuk menengok perkara ini, dan dipromosikan oleh satu orang yang nombor 2 dalam Malaysia. Tetapi sekarang apabila struktur itu beralih, ada 2-3 orang senior minister, tidak ada satu orang yang misalnya ada Perdana Menteri, ada Timbalan Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri sibuk, Timbalan Perdana Menteri yang boleh mengusulkan, maka adalah sedikit kuasa dan juga ada taringnya. Tetapi kalau menteri biasa yang nak mempromosikan Majlis Halal Malaysia ini, mungkin very limited, tak sehebatlah apa yang dia boleh usahakan seorang yang mempunyai kuasa penuh. Itu je lah, Prof. Ya. Okey. Terima kasih, Datuk. Itu satu permulaan yang boleh membuka selera untuk kita bincang, macam juga yang disebut oleh Cik Arun tadi. Maknanya dalam realiti yang ada sekarang ini, macam Datuk kata, banyak persoalan-persoalan politiknya yang kerajaan kita tidak begitu stabil sekarang. Yang Datuk sebut orang nombor 2 pun, kita tidak ada Timbalan Perdana Menteri pun, begitu kan sekarang. Kemudian JAKIM, saya rasa tidak mempunyai taring yang cukup. Malah sekarang ini dengan adanya pertambahan badan itu dan badan ini, peranan JAKIM itu menjadi lebih kecil dan sebagainya. Malah JAKIM pula saya rasa berhadapan dengan soal keyakinan diri sebab selalu dipertikaikan oleh orang dan sebagainya. Dan pihak-pihak NGO pun telah memainkan peranannya, tetapi tidak ada pergerakan di atas. Di bawah ni sudah cuba menyedarkan orang di atas. Jadi okey, saya nak buka kepada siapa lagi yang nak sambung yang Datuk kata ni. Assalamualaikum, Datuk. Salam. Terima kasih memberi opportunity. Peranan halal bukan saja tergantung pada JAKIM, juga tergantung kepada HDC.
Saya ingat kalau tak silap, mungkin saya dah tua, 2006, 2007 apabila HDC menjalankan persijilan halal di lokal. Performance mereka alhamdulillah bagus. 30 hari, 35 dan standard yang dijalankan alhamdulillah memang bagus. Tapi maklumlah antara manusia dengan manusia merasa iri hati, HDC pun disingkir. Ini saya tak tahu. Saya dari luar kami melihat ke dalam politiknya kita kurang pasti. Dan tidak ada persefahaman mau bekerja sebagai satu keluarga. Tidak. Mereka trying to outfight each other and Dato' kalau tidak saya Dato' Seri HDC itu CEO tarik diri, tak jalankan lagi. Untuk kita melihat JAKIM Malaysia dilihat pada satu ketika sebagai leader dalam halal. Tapi banyak pergolakan di dalam JAKIM yang menjatuhkan halal di Malaysia. Terutama sekali di luar negeri. Perangai, watak, kelakuan setengah pegawai JAKIM menjatuhkan sendiri wawasan dan kewibawaan JAKIM. Jadi kita sekarang lihat Datuk di Australia, Datuk di Australia. Sekarang Tok Imam dah keluar. Dia bilang dia sendiri lihat. Dia waktu Tok Ki membuat press conference, dia semua atas Quran. Dan walaupun dia dah memberitahu pihak company di Lobotel itu TFI, Thomas Food Industry, dia memberitahu pihak Sigma yang menjadi badan. Tetapi tidak ada daripada Januari 2021 sehingga Mei 13 hari Jumaat baru diambil tindakan. So kita pandang Januari 2021 setahun lepas. Kebetulan saya lihat yang partisipan ni ada satu orang yang bernamanya Murray Hunter, Muhammad Murray Hunter. Assalamualaikum Brother Muhammad. I don't know if you can hear me. Tapi pendedahan dilakukan pada 1 April. Dan pada kalau tidak saya 17 April satu press release diberi yang JAKIM dah audit semua okey, alhamdulillah bagus. Tidak ada masalah. Tetapi yang imam ni lagi tunggu sebab dia bilang macam mana okey saya kat sana benda ni lagi berlaku. Apabila dia ditangkap mengambil video yang terakhir itu, dia pun dipecat. Dia dipecat. Jadi dia selalu bilang tidak pernah dia melihat karyawan JAKIM atau pegawai JAKIM di dalam tempat assembly-nya ini. Jadi kita gini Datuk, pada pendapat saya JAKIM memang ada sistem yang bagus. Di atas pada saya di atas JAKIM itu yang membuat sistem Department Standards of Malaysia memang bagus. Tetapi kelakuan pegawai di situ yang memalukan Malaysia, memalukan Islam. Nanti kalau tak silap saya diberitahu juga insya-Allah dalam minggu ini ada juga berita-berita dan bukti-bukti baru yang akan dikeluarkan. Yang akan lebih menguatkan menakutkan. Masalahnya sekarang saya kebetulan di Melbourne. Saya di Australia. Jadi saya tahu, saya berpulang dari Australia dan saya dapat tahu apa yang berlaku di situ. Jadi apa yang Tok Imam ni katakan, orang putih bilang the tip of the iceberg, Dato'. The tip of the iceberg. Memang halal is a very big industry and saya percaya HDC harus memainkan peranan lebih penting dan lebih efektif. Alhamdulillah sekarang kita ada Dato' Hakimah.
Datuk Hakimah harus diberi peluang untuk membersihkan JAKIM. Ya. Tetapi kalau orang-orang yang merosakkan JAKIM itu di dalam kedudukan yang tinggi dan mendapat sokongan orang luar yang berjawatan, Datuk. Ini Datuk Naim, we put aside pasal trade, trade and all that. Ini adalah apa yang kita makan menjadi darah daging kita, asasnya. Daging yang masuk dari luar botol TFI masuk ke Malaysia ini selepas dipotong, disembelih, dimasukkan di dalam darah, Datuk. Okay? Ini fakta yang saya sendiri berani bersumpah. Sebab tapi masalahnya apabila kita lihat orang selalu memandang remeh-temeh, tetapi persoalannya dalam. Dari sini datangnya korupsi, dari sini datangnya power play. This is a fact. And kalau kita lihat kelakuan mereka di luar negeri, ya Allah, betul memalukan. Di manakah yang JAKIM akan tuju? Kita harus membersihkan halal sebelum kita bisa atau kita boleh maju ke depan. Halal memang besar industri, tapi sedihnya lebih pada 60% bahan-bahan halal dibuat oleh negeri-negeri yang bukan Islam. Dalam satu kajian yang dibuat di George Washington University membuat satu kajian di mana lebih pada 72% pesalah-pesalah halal offenders dibilang adalah daripada negeri-negeri Islam. So this is a fact juga. I mean, from academics, dibuat oleh orang-orang Islam di negeri Islam. Kenapa? Sebab selalunya kalau di luar macam di Europe, mereka menggunakan sistem ISO. You kalau tipu ISO, you nak tipu halal, you are going to infringe ISO 22000 food safety. You are infringing GMP HACCP. Jadi ada yang mengkongkongkan mereka untuk jangan buat salah. Seperti kembali di Australia di low bottle. Pihak Thomas Food Industry, mereka mengatakan mereka tak buat apa-apa salah. Sebab kenapa? Apa yang kita buat direstui oleh JAKIM dan direstui oleh certification body. Jadi bila imam ini membuka mulut kepada TFI, kamu ni siapa? Aku membayar pihak SIGMA untuk membuat halal certification. Jadi you have no right to say anything. I listen. SIGMA akan putar. JAKIM allows me mandate, that's it, done. Masalahnya nanti kalau kita kehilangan kepercayaan oleh umat-umat Islam di Malaysia, halal akan terjejas. Jangan kita lihat sebagai bisnes saja, but this is about our akidah. Kalau tak silap, kita pernah mengambil daging daripada TFI, dan ada 3 jenis bakteria termasuk E. coli. Ini kenyataan. Kalau yang test yang dibuat dari Afrika ada lebih daripada 3 bakteria yang lain. Jadi di manakah kita nak are we just going to memalukan halal, memalukan Islam, memalukan Malaysia sampai kapan? Sampai bila, Datuk? Ini that's why dulu memang bagus ada HDC played a role. Again, saya tidak memilih pihak antara HDC atau JAKIM, tidak. Sekali lagi saya mengatakan Datuk Hakimah bagus, tetapi dia masuk waktu yang salah dan dia harus diberi peluang untuk membersihkan JAKIM. Ini bukan satu tugas yang remeh-temeh atau yang senang. Kita harus memberikan support. Kita juga harus mengingatkan diri kita yang she's fighting a big war. Not easy, trust me. Because kalau Datuk di dalam dunia halal, Datuk will understand the figures in halal world. Di international, Saya hari ni kena kata saya tak tahu langsung lah. Jangan. Baru cuba nak faham. Waktu pendadahan
pada 2010 dilakukan di Indonesia di mana babi jadi halal. Semua orang bilang ini semua sensasi. Apabila 2013 majalah Tempo mengambil keputusan untuk menyiasat dan pergi ke Australia, memang betul apa yang dikata babi jadi halal itu adalah satu kenyataan. Ya. Just because of a few dollars, Dato'. Macam mana kawan-kawan Yahudi saya bilang, the Muslims is easy. You give them a few dollars, they do anything they want. But ini factual. Factual. Yeah. Okey, setakat tu dulu kan. Bismillah. Mungkin kita ada beberapa pihak lah. Orang politik pun, pernahkah kita dengar orang politik menteri ke yang memberi respon kepada apa yang kita duk bisingkan selama ini? Perlindungan daripada orang politik ataupun pengambilan tanggungjawab daripada orang politik yang sama ada mengarahkan pihak kerajaan ataupun memberi maklum kepada masyarakat. Macam mana ni? Siapa dia lagi nak sambung ni? Hello. Tak minta Murray terus cakap. Murray dah online. Murray Hunter. Dia yang bangkit. Okey. Sebabnya isu ni mula-mula artikel keluar oleh Murray Hunter. Sekarang dia online sekarang ni. So saya pun nak tanya balik soalan Datuk sebut tadi lah. Adakah perkara ini benar berlaku? Itu soalan pertama sekali kan. Yang lain tu kita tahu lah. Kalau dah berlaku memang dah tak halal, itu second issue kan. Sekarang ni betul berlaku tidak. Minta Murray Hunter jelaskanlah sebab dia berartikel dia tu. Dia ada di sini ke lagi ni Hunter? Dia ada, dia masuk. Dia masuk tadi. Oh, dia masuk. Dia kawan saya tadi panggil dia cakap. Panggil dia masuk. Dia ada ke Mr. Hunter? Assalamualaikum Brother Muhammad. Salam. Okay. Brother Muhammad Murray, are you around? Murray. Okay, are you here? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada nampak dah. Okey. Cuba bagi pandangan sikit. Kebetulan apa Tuan Imran kata, saya sokonglah. Macam ini, I mau dengar pikiran orang lain hari ini. So, tidak macam lepas Murray cakap. Okey, kita bagi peluang kepada semua orang, tetapi Murray cubalah bagi komen dan sebagainya supaya kita mendengar komen daripada semua orang. Okey. Ada siapa dia nak bagi komen lagi ni? Kita berhadapan dengan satu persoalan yang melibatkan ramai pihak. Jadi sama ada kita nak fokus perbincangan kepada bagaimana nak membaiki industri halal dalam negara kita dalam bentuknya yang ada sekarang. Tapi kalau saya dengar daripada Encik Daud tadi, bukan senang untuk kita betulkan. Macam-macam pihak yang ada, ataupun kita cuba mula memikirkan bahawa soal industri halal ini tidak akan selesai kecuali kita sendiri yang menguruskan di negara kita. Jadi mungkin itu suatu industri yang begitu mahal harganya, tetapi saya tengok masyarakat kita pun lebih suka bergantung kepada inisiatif luar, sebab saya tengok masyarakat kita lebih berminat untuk menjadi masyarakat pengguna. Itu pun satu aspek. Datuk, kalau dilihat daripada pandangan saya, kalau politician atau orang ahli politik yang bergaul atau mendekatkan diri kepada halal tak ramai. Selalunya Menteri Agama atau apa sedemikian. Tetapi kadang-kadang mereka menggunakan kesempatan untuk mendapat mileage. Cuma yang saya
kadang-kadang sedih juga. Alhamdulillah dengan raja-raja dan agung yang ada sekarang ini, kita semua dapat maju ke depan. Tetapi ada juga unsur-unsur yang mengatakan ada mereka juga terlibat dalam halal juga, dari pihak palace. Jadi ini juga walaupun mereka bukan ahli politik, ini pun memberi kesan atau efek kepada dunia halal. Kita ada dua sudut, satu producer, satu consumer. The producer needs to get the food out and consumer needs the food. Cuma kalau dulu memang tidak ada certification halal, semuanya free sekarang certification halal jadi satu perkara yang di mandatory. Kita lihat dari Thailand, Chulalongkorn University Thailand atau CCOT. Mereka negara bukan Islam, tetapi development of halal di sana memang alhamdulillah saya terpegun. Memang kerajaan Thailand memberi sokongan yang tak terduga daripada kerajaan yang non-Muslim country. Bagus. Mereka baik di Chulalongkorn University, Profesor Vinay Dahlan, Profesor Parkon, Central Islamic Council of Thailand, CCOT, mereka memegang peranan untuk mendekatkan orang umum kepada halal. Tetapi mereka tidak menyusahkan halal. Maksudnya gini, mereka tidak, kalau you want get halal, nak bawa mineral water. Pada diorang ini we don't need, sebagai contoh tapi kalau daging mesti. Kalau ada food production mesti. Tapi kalau macam produk-produk yang tidak perlu macam flour tepung. Jadi tidak. Satu lagi aspek yang kita harus melihat ialah peranan Mabim. Mabim memainkan peranan yang besar, tapi Mabim menjadi bahan tawa untuk laughing stock sebab mereka membuat decision tak boleh ikut. Mereka pada 2018 saya ingat waktu itu astagfirullahalazim, kalau tak silap ada satu orang Indonesia namanya Profesor Sukoso. Daripada sekarang saya kurang pasti di BPJPH yang mengambil alih untuk MUI. Dia brought forward that we have to come together dari segi Mabim. Dan waktu itu kebetulan ini Mabim ni masih ada pengaruh ke tidak? I should ask you that, Datuk Naim. Ada pengaruh ke, Datuk? Dia ada dua level. Satu Mabim, and there is another one, dipanggil ASEAN Halal. ASEAN Halal. Di mana semua ASEAN masuk, bukan saja Mabim. And, jadi ada dua layer. Cuma JAKIM sebenarnya kalau prinsipnya bagus. Mabim prinsipnya bagus. It's just that diorang kalau membuat keputusan tapi tak diikut. Mereka pergi meeting membuat keputusan. Kita sebagai contoh, kita kalau Singapura mengiktiraf 20 badan sijil, in Malaysia mengiktiraf 60, and then Indonesia 80. Dia akan kumpulkan, jadi kita semua akan mengiktiraf semua sekali. Jadi it reduces the chance of nombor satu, the chance of corruption. Nombor dua, it will push the price of certification down. And siapa yang akan benefit? Kita umat Islam. So, tetapi saya ingat waktu itu di Thailand, Datuk Sirajuddin pun mengatakan, kita akan mengiktiraf the common list. Tapi 2017, ini 21, 22, 5 tahun tak jalan juga, Datuk. But the concept is good. It should be followed. It's very important. Tak apalah Datuk Naim duk senyum, tapi saya nak bagi peluang kepada Puan Rosie yang tak ada lagi angkat tangan tu. Silakan Puan Rosie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Kita pernah berjumpa dulu masa saya masih lagi di company yang lama.
saya tak terlibat dengan industri makanan, tapi saya begitu aktif dalam halal pharmaceuticals. Saya spearhead the halal pharmaceuticals for my company, dan lepas tu sekali lah untuk Malaysia. Alhamdulillah. Jadi saya banyak terlibat dengan apa yang Dato' Naim dengan Cik Halim ataupun Cik Imran yang telah perkatakan berkenaan dengan tanggungjawab HDC, JAKIM dan juga Standards Malaysia. Jadi saya tahu, insya-Allah saya tahu apa fungsi ketiga-tiga badan ini dan bagaimana mereka seeloknya berfungsi sekarang ni supaya ada segregation of duties, no conflict, minimizing conflict of interest, jadi risk of conflict of interest. Saya rasa apa ni Malaysia punya cara peraturan, mungkin orang nampak macam complicated, kenapa banyak sangat badan. Tapi at the same time, badan-badan ni bukan melakukan benda yang sama. Kalau HDC menumpukan kepada industry development, that means looking at the industry, jadi tak ada conflict of interest yang akan boleh orang petikaikan bila JAKIM yang membuatkan certification. So integrity dia terus kan. HDC JAKIM pula dia buatkan certification tu, dia tak buatkan industri, jadi macam tak ada conflict of interest lah kan. Satu lagi yang kita patut bangga, kita ada Standards Malaysia. Standards Malaysia dia merupakan ahli yang aktif dalam ISO. Jadi apa-apa standards yang dikeluarkan oleh Jabatan Standards Malaysia, ianya dikeluarkan mengikut standards ISO, dah memang mengikut standards ISO dah. Jadi kita patut bangga yang semua standards halal yang dikeluarkan, yang ada MS 244 ke MS 1500, semua yang MS halal semua adalah bertaraf ISO. ISO level, that means global standard. Jadi kita Malaysia merupakan yang pertama yang telah mengantarabangsakan halal. Bermula dengan bila kita yang melobikan supaya penandaan halal itu diterima di peringkat Codex. Codex WHO kalau tak silap. Di bawah Kementerian Kesihatan mengutarakan supaya halal diterima sebagai satu pelabelan. Supaya memudahkan umat Islam mengetahui apa yang boleh dimakan di seluruh, bukan sahaja di Malaysia. Itu adalah satu inisiatif Malaysia. Lepas tu kita mulakan dengan standards. Kita juga yang memulakan standards, dan bukan standards biasa-biasa tetapi standards yang bertaraf ISO. Jadi kita ada 3 badan yang kalau tadi kita ada 4 badan sebenarnya yang berfungsi secara terus dalam pembangunan halal, iaitu JAKIM pensijilan, Standards Malaysia Standards, HDC industri, dan Kementerian Kesihatan. Halal ni bukan sahaja halal di tahap permissible, tapi halal toyiban. So, dari segi toyib tu, that means is effective, it is safe, it is of high quality, semua tu MOH. Jadi dalam saya belajar yang ni sebab untuk pharmaceuticals, diorang mesti lepas MOH dulu baru boleh dapat boleh apply untuk halal. Jadi diorang mesti pastikan toyib dulu baru boleh halal. Jadi selalunya yang saya tahu, bila industri makanan dia agak sukar untuk mendapat pensijilan halal sebab diorang feel toyib. Toyib diorang feel. Bukan sahaja toyib dari segi safety, quality dengan tu, tapi toyib juga dari segi persekitaran mendapatkan lesen untuk menjual apa semua tu kan. Itu pun tak toyib juga. Macam orang pertikaikan kenapa air botol kena halal. Air yang dibotolkan elok ada pensijilan halal sebab satu, kita dapat assurance punca air itu daripada mana, safe tak untuk diminum, punca air itu
diperolehi secara legal ke tak? Kalau tak diperolehi secara tak legal, halal ke? Orang bila kata ingatkan air itu perlu dipastikan halal, dia ingatkan proses. Ya, proses ada juga bahan dalam proses tu yang mungkin dipertikaikan, tapi sumber pun penting juga untuk dipertikaikan. Walaupun air itu secara dengan begitu banyak mekanisme dan apa machinery yang ada dalam negara kita, mengapa masih berbangkit juga apa yang berlaku di Australia ni? Sepatutnya tak berbangkit. Pada saya disebabkan adanya sistem yang lebih teguh, benda ni dapat surface. Kalau sistem kita lalai, benda ni tak boleh nak surface juga. Dia ada dua prong juga. Kalau tak ada sistem, lagi senang orang nak buat masalah. Bila kita ada sistem, sebab sekarang ni dengan the latest revision Malaysian Standard, kami memperkenalkan halal built-in. Halal built-in ni adalah satu konsep di mana semua pihak mesti bertanggungjawab dan memastikan halal daripada awal lagi. Jadi bukan JAKIM sahaja, semua pihak. Semua pihak, industri pun daripada awal sampai akhir, sampai produk tu keluar daripada kilang, mesti kena pastikan dari segi pihak berwibawa ni, semua agensi yang ada terlibat dalam supply chain halal ni, mereka juga perlu menggembleng tenaga seperti kata Dato' Naim tadi tu, cooperation tu perlu ada. Benda tu ada in writing, tapi disebabkan tak teguh lagi, itu yang ada lopang-lopang ni. Tapi kalau teguh kita, lagi itu tidak lagi teguh ataupun tidak pernah teguh? Tak teguh lagi. Sebab tak pernah teguh. Tak pernah teguh tu belum teguh yang seperti yang diharapkan. Kalau kita tengok the supply chain pengimportan halal, banyak badan yang terlibat. Dan sebab kita pastikan kedua-dua, halal dan thayyib. Itu sebab ada DVS involved, MOH involved, semua tu dalam untuk memastikan daging-daging yang diimport tu adalah halal dan thayyib. Right? Dan yang memastikan kemasukan tu halal dekat point of entry bukan JAKIM, tapi Makis kan, custom. Jadi tapi banyak. Mengapa yang JAKIM saja yang jawab? Sebab orang tanya JAKIM. Orang tanya JAKIM, orang tak tanya orang lain. Sebab orang tak tahu. Ya, biasanya kalau main bola, kalau JAKIM saja kata rasa dia tidak single player, dia boleh passing pada orang lain. Yes. Tapi bila orang kata passing pada orang lain, orang kata JAKIM tak bertanggungjawab pula kan. Jadi kita cuba letak diri kita di pihak JAKIM. Jadi Datuk kata kita macam main bola, kita passing the ball. Tapi sebenarnya JAKIM ni jadi the ball. Jadi dia tendang ke sana ke sini. Kasihan juga orang. Jadi tadi macam Cik Halim atau Cik Imran tadi cakap yang kita kena bagi sokongan tu, saya setuju. Kita kena faham kedudukan JAKIM tu kat mana, siapa yang JAKIM nak cakap, nak explain, nanti diorang kata JAKIM nak lepas tangan. Itu pun dah ada juga yang cakap. Murray Hunter, you are there, you said yourself that JAKIM is melepas tangan. How can you say that? Have you known JAKIM the process? I'm involved in the halal built-in for the standards. And I feel sad that you make all those statements, Murray Hunter. I feel very, very sad. So I hope you listen to this and please, if you want a separate discussion between us for me to explain to you how we build this halal built-in to be where it is,
But like what Encik Halim cakap tadi, it is not the system, it's the implementer yang buat benda tu jadi tak betul. Is the implementation, the execution, and satu lagi kita punya surveillance and apa nama ni, tindakan selepas pensijilan tu yang masih perlu diperkukuhkan. Tapi satu lagi yang perlu saya cakapkan ialah ini Malaysia satu negara. Kalau dia nak ambil apa-apa tindakan, memang perlu bukti yang kukuh. Kita sebagai orang pun, sebelum kita ambil tindakan kepada orang lain, kita perlu buat bukti yang kukuh juga supaya apabila kita ambil tindakan, orang tu tak counter and saman kita pula. Kalau diorang punya evidence lebih kuat daripada kita bila kita ambil tindakan, kita tak prepare betul-betul, kita akan rugi akan ni. Jadi kalau kita sebagai individu tak buat persediaan yang teguh sebelum ambil sebarang tindakan, kita takut kita akan disaman, negara apa lagi kan? Jadi saya tanya sikit. Can I ask your opinion? Okay. Sekarang kita lihat, you are in the system now. JAKIM ada ISO 1760, tetapi 17065 pun tertakluk. Kalau Dato' Mahmud dia katakan tadi, yang memang bagus Dato', main bola. A player cannot be a referee and a referee cannot be a player. That's what ISO 1706165 is. Tapi di sini, JAKIM juga bermain di padang yang sama dan juga menjadi satu referee. So it is something that needs to be changed. Department of Standard of Malaysia. JAKIM sedar ke? Macam mana? Sorry, boleh saya cakap? Macam mana yang dikatakan JAKIM sebagai referee, sebab tindakan itu adalah di bawah Akta Perihal Dagangan. Dia adalah KPDN HEP. Okay, might be dalam negeri we will not touch. Kalau overseas, saya kasih contoh dia masih itu sebab akta itu bukan akta di bawah JAKIM. Akta itu adalah di bawah Kementerian Domestic Trade and Industry. I'm familiar with. So how can you say that JAKIM is the referee? No, because kalau you lihat JAKIM issues halal certificate and JAKIM also does audit for halal certification or not CB of players in there. So what you must understand we are not looking at JAKIM has a right to be JAKIM is the right party to be an AB accreditation body, mesti, but not a CB. Lain Dia CB untuk Malaysia, bukan CB untuk overseas. You salah di sini. No, yang itu dia approve the CB, dia approve the Australian CB. Dia bukan yang approve the Thomson tu. Puan Rosie, you should check the market and I can guarantee you not 99%. I can put $1,000 you're wrong because I know JAKIM does outside. Wallahi, I know. Okay. So the issue now is you got a good system. Department Standard of Malaysia memang bagus itu. But we must have good systems to be able to check and counter check. Whatever Puan Rosie is doing is really good. For me, pada saya, kita lihat di negeri seberang tambak Singapura. MUIS jaga Singapura dalam Singapura. Di luar Singapura, dia orang ada satu dipanggil waris. Anything to do with certification outside waris weekend. Jadi ada arm's length dibilang. Ada arm's length. Maka itu saya tadi katakan, saya tidak memilih sebagai pihak. His DC is supposed to be producer friendly. Go out, get the halal certification for them or whatever. Bring them into Malaysia, open factories, get investment in Malaysia. That is what they should do. But they should be given more participating role. Puan Rosie is in the pharmaceutical. Almarhum Dr. Professor Zahri, he was a head of halal pharmaceutical di SMICC. Diangkat oleh Raja Saudi himself. Malaysia tidak kekurangan orang untuk to lead halal itu. We got a lot of people. We have got a lot. And almarhum Profesor Dr. Zahri dah banyak menjalankan jasa. Ni Cik Alim, bagaimana kita boleh menjadikan kerajaan kita sedar kepada pembahagian peranan ini antara JAKIM dan badan yang lain.
supaya tidak lagi berlaku apa yang berlaku pada hari ini. Datuk Naim, your mic is off. Buka Datuk, buka mic. Unmute. Okey. Ini saya ingin menjelaskan sikit sebelum Alim jawab. Apa yang Rozi bangkitkan itu penting, ya, tetapi kita kena sedar bahawa peralihan zaman ni dah berlalu begitu cepat, ya. Dia bermula walaupun kita sebagai halal champion dulunya, kita yang merupakan peneraju halal dan boleh diiktiraf dan juga terkenal di seluruh dunia. Tetapi dalam tahun 1999 Indonesia telah memulakan dia punya World Halal Council. World Halal Council yang menjadi badan yang mengiktiraf sijil halal di seluruh dunia lah, menyatu padukan badan-badan kita di Malaysia ni kerajaan, tetapi di negara-negara lain banyaknya adalah badan-badan NGO, ya. Jadi selepas 2008, 2009 satu gerakan telah dimulakan di Turki di mana SMIC telah ditubuhkan dan kita pun turut serta. Jadi sekarang ni kita dah macam tertinggal ke belakang sedikit. Ketinggalan kereta api. Demi untuk perjuangan halal ni, siapa ke depan, siapa ke belakang, tak kira lah, sebab kita ini adalah perjuangan kita. Yeah. Kalau Turki nak ke depan, kita sokong, dan kita pastikan bahawa kita menjadi peserta yang penting lah. Dalam badan itu, khususnya badan SMIC itu kita ada 2-3 standard Malaysia, ada HDC, ada JAKIM pun ada di situ. Jadi kita juga memainkan peranan yang penting. Hanya sekarang ni kita nak pastikan yang SMIC sekarang ni pun semenjak saya ingat 2019 baru ada 2-3 inisiatif yang dia ambil mengenai makanan, minuman dan sebagainya. Tetapi macam Rozi cakap tadi, pharmaceutical dan lain tu mereka sedang membina. Jadi kita jangan tertinggal lagi lah. Maknanya kita kena entrench, kita kena betul-betul duduk di dalam badan antarabangsa ini, menyertai dengan sepenuh jiwa semangat kita untuk bukan saja bangunkan industri halal di Malaysia sebagai tapak pertama, tetapi juga untuk membantulah pembangunan halal industri ini di seluruh dunia. Dan kita mempunyai satu contoh yang baik, yang telah diamalkan oleh Nestle. Kita ada juara halal Nestle itu di Malaysia ni yang juga berperanan mewujudkan lebih, saya ingat 150 factory di seluruh factory halal Nestle di seluruh dunia. Jadi itu sebagai satu contoh yang mana kita boleh minta mereka komplimen bagaimana kita nak laksanakan. Kalau produk Nestle boleh begitu berjaya, kenapa tidak produk-produk lain yang diusahakan oleh usahawan Malaysia kita, ya. Tetapi di sini juga kita kena berhati balik. Maknanya katakanlah sekarang ni saya tak tahulah berapa ribu halal certification, berapa sijil halal yang kita keluar. Katakanlah dulu yang saya tahu 8,000 lebih, tapi sekarang katalah mungkin 10,000. Tapi yang Buih Putranya hanya lebih kurang dalam mungkin 3,900 atau 4,000. Itu pun kita nak tengok apa punca masalahnya, what is the root cause, apakah kenapa perkara ini boleh jadi begini. Kita ada peserta Amanah Ikhtiar Malaysia, kita ada peserta Tekun, ya, kita ada peserta Datuk, pada pandangan Datuk lah, ya, pihak yang mana sepatutnya mengambil inisiatif supaya kecup-kecupan ini tidak berlaku dalam keadaan yang lama? Mana salah menyalah antara satu sama lain, tak tahu punca daripada mana dan sebagainya. Siapa dia yang sepatutnya? Kalau boleh, dan Majlis Dakwah Negara boleh mengambil inisiatif. Kalau patutnya
seeloknya badan NGO lah. Tetapi tadi kalau macam Cik Alim kata tadi, peranan Universiti Chulalongkorn di Thailand begitu berkesan. Ya, tapi dia dapat sokongan kerajaan. Kerajaan memberikan periktirafan, memberikan bantuan, ya, mendapat sokongan sepenuhnya oleh kerajaan Thailand kerana kerajaan Thailand menengokkan bahawa agriculture, food security, food industry adalah penting bukan sahaja untuk negara Thailand tetapi untuk membekal seluruh dunia. Maka mereka mempunyai sasaran matlamat yang lebih besar. Mereka pandang pada the global market, bukan sahaja supply demand di negara Thailand. Berapa banyak sangat orang Muslim di Thailand. Ya, tapi dia tengok market dunia. Jadi kalau demand ada, mereka boleh supply. Dia boleh membangunkan rakyat dia dan juga ekonomi negara dia. Jadi ini juga kita kena perhatikan bagaimana kita nak membangunkan ekonomi negara kita dan juga nak menambah pendapatan rakyat kita. Tapi usaha ni kita kena, kalau cakap orang putih, Prof, we must get ourselves organized and put our act together lah. Sekarang ni kita ada macam-macam pendapat, banyak orang bijak pandai kita ada halal experts, halal professionals yang banyak di Malaysia ni. Tapi macam mana kita nak menyatukan mereka, duduk bersama-sama dan bagaimana kita boleh brainstorm untuk kita pergi ke depan lah. Kita tak terlambat lah walaupun kita belum ni Datuk, kita mengharapkan orang politik yang menyatukan kita semua kalau ada hal-hal seperti ini. Macam mana? Orang politik pun berterabur, berperang sama sendiri, bunuh-membunuh. Dia orang sendiri nak satu padu dah susah. Nak satu padu kita macam mana? Kita as the third force, we must move. Saya dulu pun orang politik ya, Prof. Tapi bila saya tengok kita perpaduan Melayu tak ada, muafakat ummah ni lemah dan sebagainya, saya lemas dan cemas. Jadi kita kena tengok kepada permuafakatan ummah kita. Kalau kita dapat bina muafakat ini, itu merupakan satu platform yang kuat lah. Dan untuk kita Datuk, dalam setengah negara, dalam keadaan politik macam sekarang, dia kadang-kadang ada satu golongan veteran yang cuba menyedarkan balik, membawa kemurnian semula. Kita adakah force itu dalam negara kita? Ada, kita ada ramai. Tinggal lagi kita ada sikap tak kisah. Ya, kalau kita berterusan berperangai begini, kalau kita semua tak kisah, jembalang syaitan semua ambil alih besok, kita nak salahkan siapa? Peringkat ni bukan peringkat kita, Prof. Peringkat ni kita fikirkan masalah anak cucu kita. Maknanya apa yang terdaya yang boleh dibuat oleh kita sekarang, maknanya kemampuan kita terhad. Tetapi kalau kita bersatu padu, kita ada satu pasukan yang kuat dengan satu tujuan dan matlamat. Tak salah nak fikirkan 10 perkara. Kalau kita boleh setuju dengan 5 perkara, kita laksanakan itu dulu. Berperingkat mengikut kemampuan dan kebolehan kita dengan penyatuan kita semua ni. Dan di sini peranan MDN penting. Saya selaku pengurusi kluster halal Majlis Perundingan Melayu, kita boleh bersama-sama, maknanya kita boleh hadap perkara ini bersama, kita tengokkan dan kita takkan kecewa dan kita takkan, orang kata, give up lah. We will not give up. Selagi hayat di dalam badan, Prof, kita kena usahakan. Okey, ada siapa lagi nak sambung yang Datuk kata tadi ya? Okey Datuk, saya nak tanya kepada Puan Rozi dengan Cik Alim tadi. Dalam konteks industri halal ini, adakah kita sebenarnya mempunyai hala tuju dan strategi yang mantap dalam konteks hala tuju dan strategi yang mantap dengan adanya HDC dan sebagainya? Jadi apabila kita seperti mana yang isu yang Puan Rozi dan Cik Alim highlightkan tadi itu,
adakah itu isu-isu hanky-panky itu hanya berkaitan pada soal-soal integriti ya ataupun salah laku sahaja. Jadi kalau soal integriti yang menyebabkan wujudnya isu-isu yang datang ataupun hadir ya dari semasa ke semasa, saya rasa itu perlu kepada satu mekanisme ya untuk kita atasi ya supaya soal-soal ini tidak berbangkit. Jadi kalau sekiranya kita dah jelas halal 7 dan strategi industri halal ini dah mantap, bermakna kita perlu kepada isu-isu yang lain yang perlu dimantapkan seperti mana soal integriti. Jadi saya nak tanya pandangan Puan Rozi dan Cik Halim tentang isu ini. Ya, silakan. Cik Halim cakap dulu. Cik Halim cakap dulu. Cik Halim. But integrity is a main issue. Mereka tidak ada. Integrity itu adalah satu perkataan yang senang tapi susah dicapai matlamatnya. Doing something right, even though no one is looking at you, itu integrity. That is totally lacking now. Jadi sekarang saya kasih satu contoh, Cik Aaron, Dato' juga. Di mana-mana juga di Malaysia, training yang dijalankan harus di-approve oleh JAKIM. Walaupun di mana-mana. Tetapi kerana isu rapat dengan kawan baik, hanya satu sahaja training center yang di luar Malaysia yang boleh menjalankan training JAKIM tapi bukan orang Malaysia. Jadi question mark, kenapa Oceania Training diberi kelulusan padahal ramai yang trainers daripada Malaysia boleh menjalankan ini? Adakah apa-apa yang di sebaliknya itu? Apakah isu orang Malaysia kurang integriti untuk menjalankan training di luar negeri? Sebagai contoh, banyak orang yang ada beberapa yang menanyakan pasal JAKIM membuat certification overseas. Memang kalau kita pergi ke Korea, ke China, ada sertifikasi yang dijalankan oleh JAKIM sebagai CB di luar negeri. Ini kalau kita lihat, what Datuk Mahmud, Datuk Naim, Cik Aaron, is bagus. Memang JAKIM ada sistem yang bagus tapi tidak dipraktikkan. DSM betul-betul bagus. Kalau kita lihat, kalau JAKIM on the ball, kenapa sistem di Australia itu tidak pernah ditukar daripada 2009 sampai sekarang? Padahal ISO dah banyak berubah. Sebagai contoh juga, di manakah letaknya kewibawaan? Saya nak datang audit ke pusat sembeliau Cik Aaron. 2 minggu sebelum tu, Cik Aaron, saya nak datang 15 Jun, siap-siap. Ini no surprise element. Kalau di negeri-negeri seperti di Singapura, dia datang aja dekat pintu, aku nak tengok factory. Tapi tak dijalankan di situ. Jadi the issue is still back to the issue of integrity of the workers in JAKIM. Adakah ini sebab teladan-teladan atau examples shown by their leader? Kita tak tahu. Ini bukan sweeping statement tapi persoalan. Tapi hari ini again sekali lagi, saya bukan nak memilih pihak. Hakimah is in. Alhamdulillah, she's good. I have worked with her way back. And I know, saya tahu waktu dia datang audit kalau di Australia, dia panggil semua slaughterman. I want to know what you are doing. Dia tanya pasal agama. Tapi sekarang diorang datang, diorang duduk minum kopi 4 jam setengah. 15 minit ke lantai floor. That is the reality. So you don't see much. Dan you pun dah bilang dengan orang seminggu 2 minggu sebelum tu. The issue is really, Malaysia has got the right system. You are the Majlis Dakwah Negara. You should use them. You have HDC. You should use them. JAKIM mesti be more open-hearted and get them to be involved. Sebab ini semua badan-badan yang betul-betul boleh menjalankan dan membangunkan halal bersama. Saya lihat di Facebook artikel HDC atau JAKIM Circle di mana HDC dengan JAKIM ada pertemuan. It's a good step forward. Jangan kerana masalah satu atau apa orang lain bilang nyamuk seekor kelambu semua dibakar. Jangan.
We have to work together, find a system. Masalah-masalah orang-orang yang beratasan di JAKIM itu harus diatasi. Kita tidak boleh sweep everything under the carpet. Nanti jadi satu lagi. So we do not want. JAKIM is the right person or right thing to lead the halal world. Malaysia is the right country to lead. Tetapi kita harus tukar. There must be some changes. Again, saya alhamdulillah dapat bergaul dengan HGC, dengan JAKIM dan Datuk Wan di Majlis Dakwah Negara. Semua ni bagus, Datuk. Again, orang Malaysia was the head of OIC punya halal pharmaceutical halal certification, Datuk. Bukan orang mana tau, tapi orang Malaysia. Kita ada cukup. Jangan do not get distracted by money. Kita kena gerak balik lah macam Datuk Naim kata tadi. Tapi macam mana, bagaimana nak menggerakkan balik itu? Inisiatif siapa dan kekuatan bagaimana yang kita perlukan itu. Hari ini kita nak ini adalah perbincangan pertama, kita katakan. Kita start supaya bola kita bergeraklah. Tapi lepas ni seharusnya ada pihak-pihak yang cuba mengambil inisiatif lah. Okay, so I think we let's listen to our lady and see what Rosie. Okay, Rosie. Okay, Assalamualaikum sekali lagi. Datuk Mahmud, you started this initiative, which is good. Apa nama ni? Yang penting niat kita sama. Mungkin cara berfikiran tu ada berlainan berdasarkan kita punya experience yang berlainan. Mungkin itu sebab kita boleh berdebat lah. Tapi yalah, Al-Quran sendiri dalam surah Al-Kahfi baca tiap hari Jumaat tu kata Al-Quran tu satu, tapi manusia memang suka berdebat kan. Allah dah cakap macam tu. Jadi kita terima, kita respect, kita macam Datuk cakap lah, cari solution. Tapi betul juga cakap Datuk, dekat mana nak mula ke macam tu. Dan saya setuju dengan apa yang Datuk Naim cakap. Kalau dulu, Datuk sendiri yang cakap, dia kata dulu kita bergantung kepada yalah PM ke tu untuk lead. Memang patutnya daripada lead from the top. Tapi sebab sekarang ni memang agak kucak-kacir, somebody has to start from the bottom, but it should be influential people. Kita pernah berubah kepada daripada top down kepada bottom up lah. Tadi sekarang ni saya rasa macam influential people, people like you and Datuk Naim. Kalau Datuk Naim dengan yourself, Prof, kalau boleh, and then siapa yang berminat, Datuk Naim dengan Prof boleh. Tapi supaya yang penting niat kita sama, kita boleh berbeza pendapat, tapi perbezaan pendapat tu bukan untuk bertelagah, tapi untuk mencari penyelesaian terbaik ataupun alternatif dan cadangan terbaik untuk semua. Mungkin waktu ni singkatlah untuk kita lebih memahami, macam saya untuk lebih memahami apa yang Cik Halim faham, berbeza dengan apa yang saya faham. Mungkin cara kita punya network tu, the level of our network tu berbeza. Itu sebab perspektif dia berbeza, sudut pandang yang berbeza. Kemungkinan saya pun tak pasti sebab baru berkenalan online sebegini kan. Jadi kita perlu mungkin ada satu pertemuan yang lebih lagi bertambah ada yang kedua, yang ketiga ke macam tu, platform supaya kita lebih memahami. Dan itulah, kalau Murray Hunter more open, will be more open to listen to different perspective. I would also like to understand from the perspective that of what he has written. Mungkin kita boleh bersama-sama cari penyelesaian rather than menunding jari dan hanya menghentam. Menghentam tak bawa ke mana.
blaming and blaming people, putting bad things on people, tak bawa ke mana. Membagikan orang yang membaca tu hilang keyakinan, membawa balik keburukan kepada diri kita sendiri. Because Muslims are more prone to be consumers rather than producers. Jadi kalau orang nak tengokkan halal, orang nakkan halal yang dekat tempat memasak je, tapi sumber asal, ingredient semua masih dipegang oleh non-Muslim. Jadi macam mana kita nak katakan the food, nak kata Muslim food tu is 100% halal? It's not, because source definitely is not from Muslim suppliers. The actual source ingredient is mana ada orang Muslim yang membuatnya. Mungkin di ladang ialah orang Muslim, tapi bila nak proses tu pun non-Muslim. Jadi kita kena sedar tu. Boleh saya tanya pendapat sedikit tak? Silakan. Saya pernah present the paper dekat 2018. Sama ada tindakan kita untuk meminta semua disertify halal akan mengakibatkan satu trend dipanggil halal extremism. Waktu itu, so it is waktu itu sebab kalau tak silap saya di Indonesia peti ais di certify halal, cat tembok di certify halal. Jadi waktu kita membuat satu conference, ada satu orang putih tanya, kamu jilat peti ais atau di tembok tu cat tu dijilat juga ya? Jadi the question is, saya nak tanya people in the forum. Adakah pada pandangan kita kalau kita go overboard, would it lead to halal extremism? Because kalau that is a possibility, ini juga akan mendatangkan satu possibility untuk penyerangan daripada minda kita. Apa pandangan semua di sini? Okey, siapa nak respon? Ini halal tak timbul pada pendapat peribadi saya, mungkin saya. Ya, ada. Tetapi saya tak nampaklah halal ekstremisme ni, kerana yang penting bagi manusia adalah kebersihan dan keselamatan makanan, minuman, pakaian, ubatan dan sebagainya. Jadi fokus halal dan thayyiban ini adalah kepada kesucian, kepada kebersihan dan juga kepada kualiti dan juga kepada keselamatan. We're talking about safety, we're talking about safe food lah, bukan saja food tapi perkara yang lain juga. Jadi kalau kita fokus dan orang semua faham bahawa ini adalah untuk diri kita, keluarga kita dan juga manusia sekalian, and our objective bukan adalah untuk kesucian, kebersihan, keselamatan dan juga kualiti apa sahaja produk yang kita labelkan halal itu. Jadi dia tidak akan bercanggah dengan, dan dia bukan racial, dia bukan perkauman, dia bukan agama versus agama, ataupun dia tidak menimbulkan banyak ungkitan ataupun merumitkan ataupun yang menjadikan konflik lah. Ni minta maaf, ni pendapat pribadi saya. Fokus objektif tu kena jelas apa dia. If we are talking about kesucian, kebersihan, keselamatan, kualiti dan shouldn't perkara lain takkan timbul. Okey, saya nak bagi peluang kepada Datuk Dr. Nordin. Yunus tadi lagi duk klik-klik duk minta. Silakan. Terima kasih Datuk. Sebab tadi saya jemput ni Murray Hunter. So dia masuk. Sebab isu ni untuk di Australia ni, sebab dia kawan saya tahu dulu dia kontak saya. Jadi bila Datuk buat forum ni, isu ni yang untuk di Australia tu, sebab artikel lah ada 2-3 artikel. Jadi saya cakap dia, you come to this forum today, you present your case lah, at least you give your evidence lah, let people listen. But
but you don't chicken out like this, kata dia. We talk about chicken, dia chicken out. Dia cakap about meat lah kan. But you chicken out. Macam pun cakap dia tadi lah. Lepas tu saya cakap pasal kata dia tadi. Tak apalah. Tapi isu sekarang ni betul lah. Tadi ada siapa yang speaker beritahu kita pun tak full benda ni pernah berlaku. Tidak tak kan? Kalau berlaku pun tu ekstrim. Berlaku sehingga mengharamkan kita makan kan? Kita pun bincang tadi dari segi kesihatan, memang kita tahu kesihatan, tapi matlamat kita bagi saya lah sebagai orang Islam, adakah kita boleh makan makanan tu? Apa kriteria itu? JAKIM dengan pihak yang monitor tu tentukanlah. Saya bukan pakar dalam bidang tu kan. Itu satu isu lah. Jadi isu saya ni kalau ini benar berlaku, jadi mana agensi terlibat khususnya JAKIM pergi investigate, tengoklah betul ke tak. Lagipun ikut Muri itu dia kata apa tak betul dia cakap. Dia kata kalau tidak, bukan ketua pengarah JAKIM nak jemput meeting dengan Persatuan Islam baru ni kan, nak buat meeting dengan dia orang. So dia on this fact, dia kata what he wrote is true, dia kata. Saya kata you want to hear from the horse's mouth, you write the article, you explain to this forum. Okay, you give your evidence what you have. Jadi dia tak mau, dia chicken out. Jadi saya kecewa juga lah. Dia siapa dia mau. Datuk Nordin, bagi setengah-setengah orang, dia kata JAKIM lambat bertindak. Apa ulasan Datuk Nordin? Lambat bertindak pertama kalinya, JAKIM kena pastikan adakah benda tu berlaku. Jadi proses nak investigate tu, adakah masa begitu lama, sebab kita pun ada juga wakil-wakil JAKIM di attaché di Australia kan, yang saya difahamkan lah ikut artikel khabar tu. Kalau ada, jangan bertindak lambat lah. Kalau lambat sangat tu maksudnya akan jadi satu perception, maksudnya benda tu berlaku atau saya nak kuasa lah lalu macam tu maksudnya nak tolong kroni ke, nak cover kroni dan sebagainya. Itu jadi perception masyarakat lah. Jadi JAKIM perlu bertindak tegas lah kalau benda tu dapat ditentukan. Saya ingat ni mudah saja. Kalau dah keluar artikel, JAKIM boleh hantar wakil dia pergi tempat sembelih tu, tengok sendiri. Apa susahnya pergi tengok sendiri. Kalau berapa hati tak ada apa isu, okay, say no issue. Kalau benar-benar berlaku dari segi tidak menghalalkan untuk dimakan, jadi immediately stop. Dia ada export lah. Tapi kata Cik Alim tu lah, acul letak kita pada tempat JAKIM macam mana? Bolehkah kita buat macam kita nak tu? Mesti kita ada segi undang-undang, kita bagi AP pada orang, bagi permit pada dia orang tu, bukan tak ada condition clause seperti itu yang mana kita boleh melawat tempat dia orang. Yang saya tahu tu ada JAKIM pernah melawat macam rumah sembelih di Thailand sebagainya kan. Sebelum dia bagi permission, dia orang dah pergi melawat dah. Bukan tak ada condition dalam tu syarat kelulusan tu, maksudnya boleh melihat mana-mana waktu sebagai tergempar pergi buat spot check dan sebagainya, pasti ada kelas tu saya rasa. Itu standard agreement macam tu. Jadi isu sekarang ni sama ada kalau benar berlaku di Australia ni dan tidak bertindak, jadi itu rakyat akan dapat satu persepsi yang negatif lah. Dari segi pegawai yang terlibat dan sebagainya. Jadi kita tak mahu itu berlaku lah. Datuk Nordin, can I Datuk Nordin, selalu kalau audit ni dalam agreement memang ada dibenarkan untuk datang audit, tapi dalam agreement itu berarti sebagai contoh renewal audit, dia akan beritahu your expired certificate 1st of June, nanti 1st of May saya akan datang audit, tetapi juga ia membenarkan pihak yang mengisyur sertifikat itu untuk mendatang audit bila-bila masa sahaja. Cuma di sini kadang-kadang ada kos. Sebagai contoh, saya datang pergi ke Sydney. Pesawat saya daripada Melbourne ke sini. Siapa yang bayar? All these are costs that they have to be borne. That is something that we must understand. Nombor satu. Saya tidak mau, sekali lagi, wallahi azim, wallahi, saya tidak mau memilih pihak-pihak yang mana. Tetapi saya boleh bersumpah dengan nama Allah hari ini, imam besar di Adelaide itu terima unggutan untuk dibunuh. Ini serius. Saya sendiri tahu terima unggutan dibunuh. It is normal
kalau kita goyang yang pokok yang salah tu, kadang-kadang the bee and the tembuan semua akan datang attack kita. Yeah. So I'm not sure why Murray do not want to speak. But I think because of what happened today, he wants to protect. Saya tak tahu wallahi. Tapi yang saya tak tahu, perkara ini dah escalate menjadi keselamatan orang itu pun terjejas. Dan insya-Allah seperti mana yang saya diberitahu, PPIM akan menjelaskan lebih lanjut sebelum akhir minggu ini tentang perkara-perkara yang lain. So Turkey and all, alhamdulillah, doing a good work. But again, I must say this: Malaysia banyak ramai yang betul-betul berkaliber. Yeah. Ketepikan masalah apa kita ada, focus on what Allah says, work together. Dalam Al-Quran, seperti contoh Al-Baqarah, Allah mengatakan taib dan halal, bukan halal dan taib. Except once, yang lain Allah mengatakan taib dan halal, kebersihan. Tetapi apa yang berlaku di sini, binatang itu dipotong, dimasukkan ke dalam darah up to 80 cm, 80, dan bendanya mati. Okay? Jadi di manakah datang taib itu? Di mana datang? So, dulu pernah berbangkit, saya rasa pernah saya dengar daripada Majlis Fatwa Kebangsaan mengenai cara yang tidak betul, kemudian dengan cepat boleh diperbetulkan oleh JAKIM. Memang betul, Datuk. You are 100% right, because there is a standard, there are systems. Yes. Masalahnya diimplementasikan ke tak? Saya kasih contoh satu contoh ya. Bila JAKIM keluarkan statement atau 16 ke 17 April, dia dah audit, semua dah okey, tidak ada masalah. Tapi kemudian dia keluarkan satu lagi statement, tarik balik statement yang pertama. Waktu statement yang pertama, dia bilang Tasha kita sudah datang untuk duduk audit. Tapi orang-orang yang di factory itu mengatakan tak ada, saya tak pernah nampak orang JAKIM daripada 1 April sampai ke 12 Mei. Tak pernah lihat. Jadi di sini sistem flaw. Tapi sistem flaw begini, kita harus ingat, kita boleh implement counterbalance. Sebagai contoh, as an example, if you are from Canberra, you nak pergi ke pusat sembelih, you must on your GPS. You must be able to confirm that you are in that position or location. Jadi kita semua tahu juga. Di sini di mana Tok Imam itu mendapat kepastian yang pihak Lovotel atau TFI menipu. Sebab bila dia ambil dia lokasi pada Apple phone, iPhone, ambil gambar, semua lokasinya di situ. Lokasi di situ, waktu November 2021, 6.34, semua di situ. Banyak lagi foto-foto dan video. Jadi kita tidak boleh, kadang-kadang kita lupa satu, Datuk. Orang yang mu'alif ni, orang mu'alif, dia lebih ketat atau lebih strict on Islamic law. Dan betul. Jadi, saya tak nak memilih pihak. Mungkin, saya tak tahu. Murray is like that, I do not know. Tapi masalahnya, kalau Datuk pergi berdakwah dengan dia, I have been on dakwah mission with him, and it's different because they're very strict. Tapi saya tak nak memilih, saya tak nak pilih pihak. So, but at the end of the day, apa yang berlaku di South Australia Adelaide in Lobatel adalah satu insiden yang menunjukkan ada sistem flaw, masalah di dalam sistem itu, and we got to repair. Sebenarnya tak menjadi masalah kalau tidak ada orang-orang yang kepentingan dari segi ekonomi di situ. So it boils back to issue of corruption. Nanti BPIM, I'm not too sure. I thought he will be here today, but when he holds the next press conference, we should listen to what they have to say. And what other rivalries. But now it's time how we consolidate everything. Mungkin kalau kerajaan tak nak, NGO would have to do it. We have to do it. Again, Majlis Dakwah Negara, I think Dato' Wan from KP di situ, KP JAKIM. He was one of the best that there was. And we should use all these people and tap on them. Kita jangan reinvent the wheel atau ambil orang luar untuk just to make it looks better. Jangan ikut lain negeri yang harus mengambil orang putih
Jadi nampaknya is an international lah pun jalan. You have good people, use them. Okay. Tambah sikit tu ya. Okay, silakan tu. Ya, tapi sebenarnya ialah isu ni pertama sekali JAKIM kena pastikan artikel yang tulis tu betul atau tidak. Sahihnya itu yang pertama penting. Atau sahih ke tak saya sebut tadi. JAKIM pergi sendirilah tengok sana, tak payah ikut imam-imam dia solia sebagainya kan. Kalau ada pihak lain yang kena di prosecute dan sebagainya tu tak apalah. For this case JAKIM send the officer, have a look. If nothing is wrong there, and dibuat according to Islamic punya principle of halal kan. Jadi there's no issue. Apa kita nak takut dan sembunyi kan. Kan. Jadi kalau benda tu dah betul, JAKIM buat statement ini tak betul, kita dah tengok sendiri dah. Close the case. Jadi siapa nak tulis artikel lain-lain tu, dia ada kepentingan lain ke, pulang masing-masing lah. Betul kan? Jadi apa yang masalah aja. Jadi kalau kita tengok dari segi agreement ke prosedur ke ada apa kesalahan, tadi pun kita banyak bincang tadi itu, tak apalah siapa yang lead agensi dalam kerajaan ni betulkan agreement tu. Ya, kalau aku tak boleh melawat masa-masa mana sebagai tergempar spot check ke tak boleh, masukkan clause tu. Saya pasti itu mesti ada tu kan. So kalau kita be clear, transparent, jangan oleh pihak JAKIM bisa neutral, have a look, that's it, close the case. Kalau betul tak betul, you make a statement, you see yourself. Betul kan? Jadi What you say is true, but the problem di sini, the first statement came out yang mengatakan tidak ada masalah. Bila statement yang pertama keluar itu tidak ada masalah, itu menjadi people will follow up. Kenapa membohong? Kenapa tak cerita yang benar? These are things that ini zaman internet. Yalah. Jadi apabila the first statement came out, Taji kita dah datang, dah check gini, okay, done. Tapi orang di sana orang JAKIM tak pernah saya nampak. Jadi menjadi satu tanda tanya. But at the end of the day now is really to consolidate. Orang bilang kita harus bersatu kembali. Make halal as good as possible. Make orang, saya kasih contoh Datuk Dr. Nordin di negeri jiran kita Singapura. McDonald's jadi halal. Sehingga orang Islam 9%. Sales went up by 34%. Apabila mereka jalankan menjadi halal. That shows the buying power everybody. Nombor satu. Tapi nombor dua ada satu lagi yang memeranjatkan. Orang-orang yang membeli halal itu lebih pada 22% bukan orang Islam sebab mereka percaya kepada logo halal itu sebagai taib. So kita harus lihat ni semua, how do we promote halal as is important. Macam juga dengan Islamic banking lah. Ya, betul. Okey, saya tengok ada dua orang ni buka dia punya iaitu dah tutup dah. Okey. Tak apalah. Siapa dia? Okey, teruskan siapa yang nak bincang ni. Nur Fathah. Dia buka dia punya mikrofon. Ustaz Rahmi apa ni? Ada nak kata apa-apa ke? Tak ada. Syarul, macam mana kita ni? Setakat ini macam mana ulasan kita? Nampaknya JAKIM tidak boleh melarikan diri juga daripada, sebab ramai orang fokus kepada JAKIM, tapi sama ada sejauh mana JAKIM itu mempunyai kuasa dan mempunyai ruang yang cukup, mempunyai dan sebagainya itu mungkin. Tetapi apakah kalau kita tumpukan kepada menyelesaikan masalah ini, sebenarnya telah kita menyelesaikan masalah halal industri ini, ataupun kita masih memerlukan bahawa kita sendiri yang memproduce makanan untuk kita daripada negara kita sendiri, dan tadi pun dibangkitkan oleh utusan kalau tak silap bahawa kita perlu mengambil langkah, tetapi nampaknya utusan itu pun dia mengulang sudah beberapa kali dasar-dasar kerajaan kemudian gagal untuk melaksanakan dasar itu. Maknanya dalam negara kita ini
banyak dasar-dasar yang baik, tapi implementasi. Ni satu lagi ni orang yang buka dia punya mikrofon, apa tu, Puan Siti Najwa. Nak kata apa? Nur Fatihah. Kau terbuka saja Ustaz Rahmi. Okey. Ada ulasan lain lagi? Kita ada lebih kurang 20 minit lagi. We have to consolidate itu. Put aside the difference. Okey. At the end, dan siapa dia nak start? Waktu ini kalau ditanya saya balik kepada Majlis Dakwah Negara. Balik kepada why, because at the end of the day it's a slow start but it's a good process. Diorang tak ambil pihak. They are not Hirsi, they are not Jakim. So it's a way to start with. Tapi memang kita tak nak keluarkan satu lagi pertubuhan. Ya, so betul. Kita kerja dengan apa yang kita ada, work within the system. Okay. Walaupun sebagai contoh, kalau Jakim ada 100 orang, mungkin 1 atau 2 yang corrupt tu yang membuatkan masalah hari ini, we cannot say Jakim is bad. Tidak boleh. Ya. Jadi kita harus pastikan yang tujuan kita betul. Kita nak membaiki dan membersihkan halal. Bagaimana? Antara kita InsyaAllah Prof. Dr. Mahmud dan Datuk Dr. Nordin, Cik Arun, even our lady, they can all approach Majlis Halal Nasional and say how to do it. Ramai, some of them yang masalahnya they know the system in Malaysia tapi dia tak faham the system overseas. This is another issue. Maka itu kita tak boleh salahkan sesuatu pihak, cuma kita harus memberi pandangan. Jangan malu, jangan segan. Kadang-kadang kita buka mulut itu mungkin 10 mungkin orang ketahukan kita, tapi something that you say might be right and you will be able to change the ummah. That is important. Jadi jangan sekali-sekali malu atau segan untuk memberi pendapat walaupun kepada siapa. I'm speaking from my experience. I had a lot of problems. Tapi what is important is work together as one. Put aside the differences. Kita ada Datuk, ada Majlis Dakwah Negara. They are good. Let them have. Majlis Raja-Raja Malaysia is having their own ni. But if you go back to Majlis Dakwah Negara, sebab dulu orang-orang halal pun di situ. And waktu sekali lagi, kalau Datuk di dunia halal in the past, orang respect very much people like Datuk Wan. Because dia jalankan. People respect Datuk Hakimah. Kenapa? Bila dia datang nak kerja, dia datang buat kerja walaupun di Australia, walaupun di New Zealand. This is what we want. So, kita memang ada the right people. Cuma mungkin dalam 100 tu, 1 atau 2 yang tak betul lah. Biasa. Satu lagi, Datuk Dr. Nordin, I feel that walaupun apa nak dikatakan, people can write negative things. But sometimes, macam Murray, whatever he writes, sometimes you consider it as negative, but we have to look at it. Kenapa second article came out? Kenapa third article came out? Kalau Jakim tidak menipu, membohong dengan katakan audit dah dibikinkan, first April dah keluar, 17, it will not be prolonged like this. It will not, insyaAllah. Cuma kadang-kadang kita pun dapat fakta-fakta yang salah daripada pemberita atau jurnalis. Memang it's up to us to evaluate. Tapi jangan ketepikan semua, walaupun saya faham orang melihat orang mu'alaf ini atau dia tak tahu yang cepat nama dia. Saya tak faham kenapa tak gunakan nama Muhammad. Padahal nama dia Muhammad Murray Hunter. Okay. Itu style baru. Tak apa. Saya pun kena Murray pun lama. Okay. Kami pernah kerja sekali jadi profesor di Universiti Malaysia Perlis. Saya kenal dia pun hampir dekat 15 tahunan dengan dia kan. Until today he's still my friend. Jadi bawa dia datang ke Malaysia lah. Dia memang duduk Malaysia dulu. Sekarang ni dia ada di Hatnyai. Tidak di Hatnyai lagi ya? Sekarang dia ada di Hatnyai. Sebab dia habis kerja dengan UNIMAP tu, dia balik ke Thailand. Okay. Saya kenal dia very well. I know him, you know. Dia pun Islam, saya tahu kan. Jadi isu sekarang ni saya kecewa ini dengan dia sebab dia tak mau terangkan apa fact yang dia dapat. Dia kata you come here, you tell this forum and tell what you have found out. According to article, itu saja. People want to accept or not is different thing.
Itulah dia tak berasa dia tak nak jadi hero dalam masa yang awal-awal ni. Ya. Dah bukan hero forum kita dia tu. Tak apalah hero forum Datuk ni okeylah. Kadang-kadang Datuk Nordin kadang-kadang dalam forum ni kita terlepas cakap. Kita kita mungkin mengeluarkan identiti si whistleblower. Sekarang Datuk put yourself in his position. Hari ini whistleblower itu menerima bukan sahaja ugutan nyawa kepada dirinya tapi juga kepada keluarganya. This is a fact, 100% fact. Ya, kalau begitu tak boleh tulis lah macam tu. Ya, kalau tak boleh. Kalau jadi whistleblower, dah sebenarnya kita cakap ni, kalau benar tu yang benar tu, apa kita takutkan? Sebab apa? Forum hari ni, kalau mesej kita ni Datuk, Profesor dah, kalau boleh sampai kepada JAKI mendengar forum hari ni, dia mengambil tindakan yang lebih tegas dan secara integriti, is good enough for this forum. InsyaAllah sampai. So we don't have to talk about the procedure, whistleblower semua. No, we don't want that. Bukan. Datuk, jangan silap. I'm not saying that the whistleblower said that atau whistleblower. Cuma saya memberitahu yang ini terjadi. Whistleblower, apabila whistleblower ni mendapat itu, dia bilang satu aja. Nama saya di tangan Allah, bukan kamu. Itu je. Dia lagi berjuang. Cuma kita harus melihat juga bagaimana untuk menjaga keselamatan mereka. Tugas mereka, tugas kita juga. We all in this forum pun mesti hati-hati. Orang ini dah membuka satu pendedahan. Alhamdulillah kita dapat benefit, dapat keuntungan dari segi tak makan bangkai atau apa. Cuma kita pun kena ingat. Nantilah mungkin apa yang kita boleh buat, mungkin kita boleh pergi membuat kunjungan kepada JAKIM dan kita boleh menyampaikan hasrat kita dan sebagainya. Itu yang boleh dilakukan oleh Majlis Keuangan Negara lah. Selain daripada itu, tak perlu banyak forum. Sekarang ni kita nak selesaikan masalah at hand kan. Masalah at hand sekarang ialah isu dia Solia tu itu kan. Settle itu dulu. Jadi kalau ketua pengarah JAKIM memang dengan tindakan yang tegas, dia pergi tengok sendiri and then verify yes or no kan. Datuk kan? Selesaikan masalah dulu. Kemudian yang lain tu kalau prosedur kita nak kemaskan dan sebagainya, kita buat lain-lain tu lah. Ya, jadi apa yang kita fikir tak ada buktikan sini. Dia orang dah beritahu dah, macam Muri pun dah tulis semua dah. So go and verify. Go to Australia, send officer. Bukan orang nak blackmail officer orang pergi kot. Dia tak tahu siapa orang pergi tengok yourself. Balik dah tak ada COVID restriction lagi, senang. Yalah, kita bagi satu kita tu macam komiti pun tak guna juga. Benar ni is straightforward kalau kita ikhlas dan berintegriti. Bila ada benar tulis itu, bagi menteri juga mau buat statement. Datuk Derih buat statement. Sebagai menteri kata benar ni tak ada isu. Dia dah tengok semua halal. Jadi rakyat jangan was-was. Makanlah, itu saja. Kalau kata benda tu berlaku sebaliknya, okey, begitu dia orang betulkan proses itu. Jadi kita kendaki. Bagi saya kalau kita ikhlas dan berintegriti, semua boleh selesai dengan mudah. Tak perlu berperingkat-peringkat banyak sangat tu buat apa kan. Just to solve this problem. Long term, yes. Kalau kita tengok balik lepas ini, apa weakness? Kenapa itu berlaku? Kenapa sampai keluar paper macam tu kan? Itu the issue dia bagi saya. Tiap hari keluar paper. Ya, jadi saya ni bukan pandai sangat pasal hal ni kan, bukan bidang saya pun kan, tapi ialah ni pandangan sebagai rakyat Malaysia lah kan, Tok kan. Okey Tok, terima kasih. Terima kasih Tok. Terima kasih Tok. Terima kasih. Okey, sama. Okey, kita ada masa sikit lagi. Siapa dia nak bagi pandangan lagi? Saya rasa kalau Cik Alim nak bagi lagi tu. Saya rasa kalau kita sebenarnya sudah mencapai objektif perbincangan kita pada hari ini. Cuma langkah yang seterusnya itu kalau dicadangkan kepada nanti. Dr. Basri. Ya, dah. Cuba apa tu? Okey. Kalau disebut Majlis Dakwah Negara sebagai pihak yang sepatutnya mengambil inisiatif. Minggu lepas kita bincang macam ni juga tentang mengapa mesti berlaku hari raya mengejut
pada hari raya lepas, tapi nampaknya suara-suara meminta supaya Majlis Dakwah Negara juga mengambil inisiatif. Jadi sedangkan kami hanya mempunyai kedudukan yang tidak begitu kukuh sangatlah. Jadi kita jadi juara sorak bolehlah. Itu sajalah yang. Tapi bagaimanapun saya rasa banyak berterima kasih kepada terutama sekali mereka yang mengemukakan pandangan mereka pada hari ini, dan insya-Allah kita dengan JAKIM pun mempunyai hubungan yang baik, dan dengan pertubuhan-pertubuhan NGO kita pun kita mempunyai hubungan yang baik. Dengan inisiatif seperti ini kita berharap ia akan berkembang, dan kalau perkembangan itu tidak ada, mungkin kita akan mengadakan satu inisiatif yang lebih berarti daripada ini, dan insya-Allah kita boleh bekerja bersama-sama dengan semua pihak untuk menjamin bahawa negara kita mesti pun berada dalam kancah politik yang tidak menyenangkan, tetapi pihak masyarakat dan orang ramai masih boleh berdebat dan sebagainya. Itulah. Ya, ya Cik. Saya pakai laptop orang lain sebab saya tadi lambat ada meeting di luar. Nama saya Imran, bukan Halim. Tapi saya pun sebab itulah Puan Rozi duk sebut Imran atau Halim tadi. I did not realize until. It's okay lah, okay. Oh, maaf. I want to just insyaAllah we will. Okay. I appreciate everything. Okay, no problem. Okay. Very good, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah, semoga Allah memberkati semua, dan insyaAllah kalau perlu kita carilah Cik Imran. Kita cari, kita duduk, we sit together, kita bincang secara yang lebih serius dan sebagainya. Okay. Ini tugas kita bersama. Ya. Amin. Cik Arun nak kata apa, Cik Arun? Cik Arun tutup hari ni. Datuk tutup. Saya cuma melihat isu yang kita bincang selama 2 jam ini berkaitan dengan konflik kepentingan sebenarnya, ataupun kerana birokrasi dan juga isu-isu yang mencemarkan integriti bagi mereka yang dipertanggungjawabkan untuk nak melicinkan urusan-urusan industri ini. Jadi kita tidak melihat ke jauh sebab isu-isu ini melibatkan institusi agama, kan? Jadi ini amat mengecewakan kalau isu-isu ini melibatkan institusi agama yang diberi amanah, tetapi terdapatnya sesuatu yang bersifat hengki-pengki, tidak berintegriti, ada konflik kepentingan diri dan sebagainya, maka ini merupakan sesuatu yang amat menyedihkan kita. Ya, jadi kita harap bahawa isu-isu yang membelit kita ini dari segi dia menyekat untuk kita melaksanakan menjalankan industri halal ini dengan lebih lancar. Kerana apa? Potensi yang amat besar dari segi ekonomi. Jadi itu saja Datuk untuk kita ni. Okey. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir, terutama sekali mereka yang telah memberi pandangan masing-masing, dan kita akan Majlis Dakwah Negara akan memerhatikan perkembangan yang seterusnya. Kalau ada inisiatif, maka alhamdulillah. Kalau belum ada inisiatif, mungkin kita akan mengadakan satu inisiatif yang dalam bentuk yang lain, dan insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara kita sentiasa berada dalam keadaan aman, dan Islam di negara ini walau bagaimanapun boleh bergerak dengan secara yang sepatutnya. Akhir sekali, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.